Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung untuk pengajian Sunan An-Nasa'i bab yang ke-43, muka surat dan nota ni muka surat 94. Bab yang ke-43, al-jamaah idza kanu thalathah. Salat berjamaah apabila bilangan jemaahnya 3 orang. Jadi Imam Nasa'i buat tajuk ini bila hendak salat berjamaah yang adanya 3 orang. Bagaimana kedudukan saf itu? Nak susun saf tu macam mana? Baik, Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis sahaja di bawah bab ini. Jadi untuk membicarakan tajuk ini, Imam Nasa'i kemukakan satu riwayat sahaja. Hadis yang disebutkan di bawah bab ini menjelaskan pensyariatan salat berjemaah apabila bilangan mencapai 3 orang. Melalui tajuk bab, yakni selepas bab kelebihan salat berjemaah. Sebab tajuk sebelum ni fadlul jamaah. Nah, kelebihan salat berjemaah. Kemudian Imam Nasa'i kemukakan pula kira-kiranya untuk salat berjemaah itu kalau ada 3 orang itu macam mana. Tajuk ni sebenarnya ada kritikan lah di segi ulama. Sepatutnya dia buat 2 orang. Sebab 2 orang pun sudah boleh dapat jemaah dah. Tu. Ialah Imam Nasa'i dia ada maksud dia buat tajuk gitu. Sebabnya selepas ni dia ada buat juga hak 2 untuk 2 orang tu. Asal kita dah jumpa dah sebelum ni. Nah, selepas ni. Kalau 2 orang tu macam mana? Selepas ni bab yang ke-45. Tu kedudukan kalau jemaah tu 2 orang. Jadi maksud Imam Nasa'i 3 orang tu maksudnya kita sebut sebagai sah biasa. Kalau 2 orang tu tidak biasa, dia tidak boleh duduk di belakang imam, dia kena duduk di jambih, di tepi imam sebelah kanan itu. Jadi hak tu dalam tajuk selepas ni. Baik. Jadi melalui tajuk bab, Imam An-Nasa'i ingin menjelaskan bilangan ahli jemaah untuk terbentuk salat jemaah iaitu 2 orang. Mana 2 orang maksudnya minima untuk buat saf di belakang imam. Itu maksud dia. Kalau seorang tak boleh. Kalau seorang tak boleh. Hak ni maknanya 2 orang. Mana kalau 2 orang tu, mana boleh buat saf tu di belakang imam lah. Kalau seorang. Jadi Imam Nasa'i dengan tajuk yang dia buat ni sebenarnya dia nak menjelaskan bilangan ahli jemaah untuk terbentuk salat jemaah iaitu 2 orang. Bukan bermakna 2 orang tidak boleh, 3 orang ni makna seorang imam. Jadi 2 orang yang lebih dimaksudkan dalam perbincangan ni adalah makmum itu. Untuk buat orang panggil sah biasa. Imam duduk depan, makmum duduk belakang, dia paling kurang kena ada 2 orang makmum. Imam nak ayat hatu tu semua ulama terima begitulah. Lepas ni anda akan sebut pendapat-pendapat yang terpencil dalam bab lain lah, yang mana ulama orang umumnya masyarakat Islam tak pakarlah pendapat tu. Baik, ni hak biasa, mana-mana ulama pun terima. Makmum dan imam atau 3 orang. Tu. Makmum atau imam, mana 2 orang atau 3 orang. Seorang imam, 2 orang makmum, itu maksudnya. Sama ada mereka hanya lelaki atau bercampur dengan wanita, tak kira lah. Kalau seorang lelaki, seorang wanita pun boleh. Cuma kedudukan dia tu lain, tu dalam perbincangan lain lah. Namun para pensyarah Sunan An-Nasa'i menjelaskan yang lebih aula didahulukan bab 2 orang, bukan 3 orang. Jadi pensyarah kitab Sunan An-Nasa'i dia kata kenapa Imam An-Nasa'i letak hak 3 dulu. Salat berjemaah 3 orang. Bapa tidak letak hak 2 orang dulu? Kan 2 orang boleh dah. Kan semai Jumaat ni imam seorang, makmum duduk tepi. Kan selepas ni akan sebut hadis. Dan sebelum ni telah jumpa hadis tu. Jadi pensyarah Sunan saya kata, kenapa? Apa sebab? Jadi tidak disebut. Anda cuba rujuk juga beberapa syarah tu.
Jadi ulama pun tak berani nak sebut apa sebab. Hak yang kedua dia buat selepas ni. Dia letak 3 dulu. Cumanya ana faham daripada apa yang ana sempat rujuk tu, Imam Nasa'i dia terima seperti pandangan ulama lain. 2 orang boleh dah untuk jadi sembahyang jemaah. Nak boleh 27 kali ganda tu. Boleh dah. Sebab tu ana sebut tadi, dia maksud ni nak ayat ni untuk bentuk saf. Sebab kalau 2 orang tu tidak nampak seperti saf. Nampak tu? Okay, sorry. Okay. Lepas ni kita akan bincang. Kena sama ke, kena rapat ke, makmum tu kena undur sedikit ke belakang. Kalau dalam mazhab Syafi'i dia kata kena makmum tu kena undur sedikit ke belakang. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dan Imam Syafi'i rahimahullah pun berpendapat begitu juga. Tapi ada juga setengah-setengah ulama, sudah setengah mazhab kata tak. Kalau 2 orang sama tu lagi molek. Tu khilaf lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dan Imam Syafi'i sendiri pun dia kata undur sedikit. Beza tu beza tumit. Perut tak kira, perut payah. Dia tumit, kira tumit. Tumit sikit ke belakang. Tak apa dah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i kalau perempuan molek sama. Perempuan sama-sama dia lah. Semaya sama-sama dia. Baik. Namun pensyarah Sunan Nasa'i menjelaskan yang lebih aula didahulukan bab 2 orang, bukan 3 orang. Jadi kenapa sebenarnya beliau, yakni Imam An-Nasa'i mendahulukan bab 3 orang berbanding bab yang 2 orang? Sebab 2 orang disebut selepas ni. Sebab tak nak kata, dia maksud nak nyatakan di sini maknanya ada saf. Sebab kalau 2 orang tu nampak seperti tidak ada saf. Begitu maksud dianya. Bukan kata Imam Nasa'i tak terima bermula salat jemaah hingga ada 3 orang. Tak ada. Sebab dia buat bab 2 orang pun boleh. Seperti jumhur. Baik, ni hadis satu hadis saja dikemukakan oleh Imam Nasa'i, hadis ke-840. Wa bi qala akhbarana Qutaibah qala hadatsana Abu Awanah an Qatadah an Abi Nadrah an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanu thalathah falyammahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Kata Abi Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila mereka 3 orang, ni orang yang nak sembahyang Jumaat tu ada 3 orang, maka hendaklah salah seorang dari kalangan mereka yang paling mahir Al-Quran menjadi imam. Saya sebut dah sebelum ni, para ulama menyebutkan aqra' ini, orang yang paling mahir baca Quran ni, kalau dalam istilah mutaqaddimin, mana istilah zaman sahabat, zaman tabi-tabi, maknanya orang yang faham Quran, bukan sekadar tilawah. Dia faham tentang asbab nuzul, dia faham tentang ilmu-ilmu tentang Quran. Itu maksud aqra' dalam istilah mutaqaddimin. Cuma dalam istilah mutaakhirin sekarang ni, bila kata aqra'un tu orang paling pandai baca Quran dari sudut mungkin qiraat, dari sudut tilawah. Walaupun dia tidak erti hukum-hukum Quran pun sudah dikira aqra'. Itu istilah mutaakhirin. Istilah kemudian. Kalau istilah peringkat awal dulu, dah. Misalnya saya nak wakal, itu aqra' tu. Tapi kalau dia tak suka dia jadi imam sebab dia kata suara orang lain ada lagi yang lebih merdu, lebih sedap daripada dia. Walaupun dia tu aqra'. Dia mahir tentang makna Quran, mahir tentang tafsir Quran, dia faham tentang asbab nuzul. Dan dia pun hafal Quran. Dia tu aqra' lah. Itu istilah mutaqaddimi. Kenapa hal tu? Yalah kalau nak kira Ubay bin Ka'ab tu lah, hak paling aqra' dari segi baca di kalangan sahabat tu, tak ada lah lebih pada dia tu. Baik, cuba kita tengok perbincangan dan pedoman hadis. Hadis Aisyah adalah sahih. Silap ni, apa tu ni? Hadis Abi Sa'id ni, silap, potong yang tersilap tu. Macam mana boleh silap? Hadis Abi Sa'id Al-Khudri tu, potong tersilap anak atas itu. Kita highlight dah tu Abu Sa'id tu, macam mana boleh itu aja. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri itu adalah sahih dan ia dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Tanda tersilap tu. Jadi hadis ni dari segi kesahihan dia tu itu jelas Imam Muslim sebut dalam kitab sahih. Yang kedua, sebahagian ulama beristidlal dengan kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh agar ditampilkan orang yang paling mahir Al-Quran sebagai imam. Bahawa yang paling afdal untuk menjadi imam adalah yang paling fasih bacaan Al-Quran, bukan yang paling afqah. Ini salah satu pendapat. Baik, tak apalah saya baca. Lepas ni saya bagi penerangan ni. Ini adalah pandangan mazhab Imam Abu Hanifah tu tersilap. Mazhab Abi Hanifah, Ahmad dan sebahagian tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i. Mana ada dalam tokoh-tokoh mazhab Syafi'i yang berpendapat begitu juga. Baik. Namun bagi Imam Malik dan juga Imam Asy-Syafi'i,
Dan sebahagian daripada tokoh kedua-dua mazhab yang berkenaan berpendapat yang afqah lebih aula ditampilkan sebagai imam. Baik, seperti yang anda sebut tadilah. Perbincangan ni sebenarnya kita kepayah nak bahas sekiranya kita tidak faham istilah dia. Aqra'uhum, terjemah dari sudut bahasa, mana orang yang paling pandai baca Quran. Itu terjemah secara lughah. Tetapi dalam bab pengajian tentang aqra' dalam konteks yang digunakan zaman sahabat, zaman tabi'in dan tabi'in, mana orang yang paling mahir Quran. Baca Quran dengan lancar, dengan baik, bertajwid, warattilil Quran tartila, itu sebahagian. Kita kena faham itu. Baik, apakah semua orang berpendapat gitu? Tidak. Tidak ijma' tu. Dia tidak ijma' gitu. Mana ada juga sebagai ulama kata tak. Kok mana aqra' ni zaman sahabat saja yang dikira begitu. Masalah zaman sahabat tu Nabi suruh, ada riwayat sebut Nabi suruh aqra'. Tapi aqra' tu mana baca? Ingat ke cerita ni kat budak tu kan? Pakai nampak punggung maya. Tak mengko dia budak tapi dia lebih faham Quran pada orang lebih fasih Quran. Kalau kita perhatikan hadis-hadis, kalau kita nak pakai aqra' dengan erti boleh baca Quran semata-mata, hak tu di luar Madinah. Ulama kata di kawasan kampung, bukan di Madinah. Jadi makna zaman Nabi kalimah aqra' ni kalau dipakai di kawasan orang Islam pun tak ramai orang jauh pada Madinah, dia pakai hak mutaakhirin. Makna orang betul baca Quran, paling banyak hafal, dia baca tepat walaupun dia tidak alim, muka budak. Kau ingatlah kita nama dia? Bakrah dah, Bakrah. Tak silap anaknya Bakrah nama. Kan dia budak kecil. Apa yang dia ingat Quran tu? Muka orang nak pergi menegur nak apa lalu kat kampung dia. Bila lalu kat kampung dia, orang-orang Islam duduk Mekah, duduk Madinah, lalu kampung dia pergi jumpa cerdik dia ni. Tak silap anak Bakrah, kalau silap boleh perbetulkan balik lah. Dia pergi tanya kawan ni tentang Quran. Bila peniaga-peniaga baca Quran, dia ingat lalu. Selepas tu, walaupun dia budak, tapi mumayyiz lah. Cuma tidak akil, tidak balik disebut. Dia budak lagi. Misalnya kita tu 7-8 tahun. Jadi ayah dia dengan rombongnya mari ke Madinah. Duduk mengaji dengan Nabi lebih kurang seminggu. Klik ke apa. Jadi Nabi besar. Orang yang paling aqra'. Aqra' tu mana? Aqra' yang Nabi besar dalam riwayat tu mana orang yang paling betul baca Quran, paling banyak ingat Quran. Dan betul fasih baca dia. Enggak ada tengok-tengok tak ada orang tua. Dia yang boleh. Budak ni. So jadi email kan pakai baju pun selok lagi. Nah, akhir sekali muslimat kata kan nak buatlah pakai kau tu email kita. Serabut perut kelih napuk. Kan ingat tak hadis tu? Tak kita bincang. Akhir sekali tu aqra' tu istilah mutaakhirin. Jadi kalau kita perhatikan hadis yang Nabi sebut berkenaan aqra' dalam konteks makna tadi, hak tu di kawasan kampung. Di kawasan jauh daripada Madinah. Kalau nak pakai aqra' dengan makna seperti pakai Madinah, nak cari mana orang kampung. Kenapa itu istilah tu? Jadi mana aqra' dia tengok keadaan. Kalau kawasan mana orang sudah terpelajar, dia pakai aqra' dengan makna mahir Quran. Tapi kalau kawasan kampung, makna hak betul baca Quran. Betul baca Quran. Tak apa dah tu. Gitu. Tetapi kalau dalam konteks kita sekarang ni, boleh dikatakan mana-mana mazhab pun, oleh kerana masjid pun banyak, manusia orang Islam pun ramai. Jadi kalau kita nak pakai aqra' dengan makna orang yang mahir Quran dalam pelbagai sudut, payah nak jumpa. Akhir sekali pakai pendapat umum dan diterima umum, hak boleh baca Quran dengan betul. Kalau hafal tu lagi baik, fasih, lepas tu dia tahu hukum-hukum tentang sah dan batal salat. Cukup dah. Dan mazhab Syafi'i pun begitu. Mana begitu? Sebab kita kata email tu pak kita ni, bukan semua berkesempatan nak pelajar peringkat tinggi pun. Kalau kita nak cari hal ketok pada jadi email, lepel lah. Mana-mana pun gitu sebenarnya. Tapi baca Quran tu asah. Kena betul. Kalau tu tak betul, tak boleh hari email. Tu orang panggil, kita sudah mengambil kira pandangan mutaakhirin. Sebab kalau nak pakai mutaqaddim zaman lah ni dah. Masjid di Kelantan saja ni pun, hak tak ada email rasanya berapa 400 lebih masjid tak ada email dah. Hak tak ada email. Enggak, kalau kita nak mengadakan imam, nak letak kriteria seperti hak tu, berat kalah tu. Hak ada ni pun boleh tertulul lagi. Kalau nak cari siapa mereka aling baru boleh jadi email. Sebab itulah kita, sebab tu pendapat pekoh ni kita kena ingat. Boleh jadi satu ketika dia tidak popular, tapi zaman kita hak tu lebih popular. Sebab keadaan masyarakat kita begitu. Asalkan betul baca Quran. Dan dia tahu hukum sah, masbuk muafiq, dia reti. Tak reti pekoh lain, pekoh zakat betul. Tak apa. Sebab bab semaya dia kena reti.
Tak apa tu. Tu sebenarnya pakai pendapat mutaakhir ni tu, hak paling ringkas. Sebab tu fiqh kita ni, dia fiqh syariat ni lah. Dia murunah dia panggil. Anjal. Dia tidak tetap gitu. Sebab kalau masyarakat berubah, dia ada sedikit kelanggaran. Itu satu nikmat pada kita tu. Kalau nak pakai istilah sepuluh sahabat dulu, nak cari akrab, berat kita sebenarnya. Baik. Nak apa ni? Sebab tu di sini ana sebut sedikit ni sedikit saja sebagai perbezaan. Misalnya Imam Malik, bahkan Imam Syafi'i sendiri dan juga sebahagian para tokoh dalam mazhab Malik, mazhab Syafi'i, dia kata afqah tu lebih baik. Jadi maknanya pendapat Imam Syafi'i di afqah lebih baik. Tetapi tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i banyak sudah berubah. Ini antara yang khilaf dalam mazhab Syafi'i. Untuk menentukan imam ini, Imam Syafi'i dia kena afqah. Tapi tokoh-tokoh dalam mazhab ini dia kata afqah tu mana aqra. Bukan nak cari afqah berat kat lah. Aqra pun boleh dah. Kalau nak kira asal Syafi'i dalam kitab dia pun sebut gini kok. Dia naknya afqah. Hak tu hak ideal lah, hak tu ideal. Sebab itulah konsep Islam ni dia mengaji sepanjang hayat. Yalah kita hari ni kita tidak alim, kita belajarlah. Supaya Imam Ghazali. Akhir sekali kami ikut setengah riwayat tu mati dalam keadaan ni. Kitab Bukhari atas dada dia. Sebab tu kalau kita tengok kitab Imam Ghazali ni kan, lain hak akhir tu, lain hak peringkat awal lain. Kita nampak perkembangan ilmu dia tu. Mana ulama Dr. Yusuf Qaradawi pula kalau kita baca. Yalah kalau orang nak kritik peringkat awal misalnya kitab antara kitab Ihya misalnya peringkat awal ada tu memanglah. Tapi jangan tengok kitab tu saja, tengok kitab-kitab lain pula. Bagaimana perkembangan ilmu dia meningkat. Makna dia membudaya ke belajar sepanjang hayat itu. Hak tu ya sebenarnya. Baik, jadi kesimpulan utama daripada hak kita bincang bab yang 43 ni maknanya untuk membentuk saf yang biasa dia mesti 3 orang. Kalau 2 orang tak boleh, dia kena tepi imam. Tak nampak saf tu. Seolah macam satu saf dengan imam saja. Itu yang dimaksudkan di sini. Patut ada pendapat kata tak kalau seorang pun, kalau 2 orang pun kena duduk belakang dulu. Lepas ni anak akan sebut lepas ni ada juga. Tapi ulama kita tak terima tu. Sebab dia An-Nakhai antara dia kata gitulah. Tapi dia kata hak tu tunggu ya, dia bukan kata siapa habis. Kita tunggu. Bila tu imam nak rokok, tak ada lagi orang mari. Masih duk kekal lagi makmum seorang. Dia kena pergi ke depan, duk tepi tu imam. Rupanya dia tunggu takut ada orang mari. Nak jadi makmum. Tak payah duduk undur dia nya. Dia kira gitu. Tapi kukuk mana pun dia tetap juga kena. Kalau seorang makmum tetap kena duduk tepi imam. Cuma dia kata duduk belakang dulu. Mana semaya dah lah. Sebab apa? Nak bui peluang takut ada hak mari lewat. Bila tu imam nak rokok dah, tiba-tiba tak ada orang mari. Kekal dia seorang. Dia kena tampil ke hadapan, duduk tepi tu imam. Dia kena ambil sah hak 2 orang, bukan sah hak 3. Itu maksud dia. Selepas ni ana sebutlah. Baik, cuba tengok bab yang ke-44 kan. Bab yang ke-44, al-jamaah idza kanu thalathah rajulun wa sabiyyun wa imra'atun. Ni. Jumlah jemaah apabila mereka 3 orang. 3 orang itu yang macam mana? Seorang lelaki dewasa, seorang kanak-kanak lelaki dan seorang perempuan dewasa. Nak susun lagu mana? 3 orang. Tapi 2 orang. Seorang lelaki, lelaki dewasa lah. Ni jadi imamnya. Lepas tu lelaki seorang itu sabi. Sabi ni istilah sabi dalam bahasa Arab ni mana kanak-kanak yang telah mumayyiz maksud dia. Maksud ini kanak mumayyiz tapi tidak balik lagi. Makna ke di segi cuma cuci najis dia tidak. Dia tak akan sentuh dan najis tu. Itu makna mumayyiz. Boleh beza dan najis dengan tidak najis tu. Tapi dia bukan akil baligh. Tak cukup umur lah kita kata. Tu. Lagu mana nak buat? Sebab tu sebenarnya pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i setakat yang nak baca. Kita semaya, kita letak anak kita yang dia khilaf lah. Ada kata tidak mumayyiz kalau kita yakin dia bersih tak apa duduk tepi kita berlapik kain pun walaupun ada yang kata tak boleh tapi pendapat kuat hang tengok kata boleh. Tu kita bincang dalam bab dia. Baik. Imam An-Nasai telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Satu hadis di bawah bab ini. Melalui bab dan hadis yang dikemukakan,
Imam An-Nasai ingin menjelaskan bagaimana bentuk saf jemaah itu, salat jemaah apabila bilangan jemaah hanya 3 orang dan seorang lelaki dewasa. Bukan dan tu sunat silat. Sepatut noktah patut ada koma bawah tu. 3 orang. Seorang lelaki dewasa, seorang kanak-kanak lelaki dan seorang perempuan. Bukan dan itu. Kemudian kita panggil noktah patut koma bawah tu. Penjelas kata tu lah. Kita nak bincang tu. Jadi Imam Nasai kemukakan satu riwayat. Cuba tengok riwayat yang ke-841. Wahabi qala akhbarana Muhammad bin Ismail. Wahabi qala akhbarana Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Qala harsana Hajjaj. Qala ibn Jurayj. Akhbarani Ziyad. Anna Faz'ah mawla li'abdil Qais akhbarah. Annahu sami'a ikramah. Qala. Qala ibn Abbas. Sallaitu ila jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Aisyah khalfana. Nusalli ma'ana. Tusalli Tusalli ma'ana. Wa ana ila jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam usalli ma'ahu. Imam Nasai dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Abbas. Beliau telah berkata, saya telah salat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berada di belakang kami. Aisyah berada di belakang kami dengan turut salat bersama kami. Saya salat dengan berada, saya salat tu berada tu buang ya. Saya salat dengan berada di sisi Nabi. Baik. Hadis Ibnu Abbas ni sahih. Perbincangan hadis bab telah disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Jadi kita tak perlu bincang ni sebab sebut dah sebelum ni. Cuma nak ayatnya bila dalam keadaan ni seorang lelaki dewasa, seorang kanak-kanak, seorang perempuan, sah dia seperti tadi. Mana lelaki tu kanak-kanak dia kena duduk tepi imam. Dia perempuan tu duduk belakang lah. Dia perempuan kukuk mana pun tak ada pendapat kata perempuan ni boleh duduk sama lelaki gitu. Atau tak ada. Kecuali popok liberal saja. Kalau popok liberal ada, tengok dalam internet tu dia kata apa masalahnya. Jangan diskriminasi ke perempuan dia kata. Itu hal lain. Itu hal lain. Tu dia kata boleh. Popok liberal dia kata boleh. Sebab tu Amin Awadud dia mai dia jadi tu email lah mai jemaah. Berat tu nak macam mana tapi dalam sunnah tak ada tu. Perempuan dia kena duduk belakang. Baik, seterusnya bab yang ke-45. Al-jama'ah idza kana itsnain. Ni. Bentuk salat berjemaah apabila mereka hanya 2 orang. 2 orang saja. Nak semai jemaah tapi ada 2 orang. Imam An-Nasai telah mengemukakan 2 hadis di bawah bab ini. Melalui bab dan hadis yang dikemukakan, Imam An-Nasai ingin menjelaskan kedudukan saf apabila jumlah jemaah hanya 2 orang sahaja. Hadis bab menjelaskan dalam keadaan ini makmum mesti berada. Dalam keadaan ini maka makmum mesti berada di sebelah kanan imam. Sebagian ulama mengkritik Imam An-Nasai kerana menggunakan kalimah jamak kanu, bahkan yang aula digunakan kalimah kana. Ni dari segi bahasa. Kenapa Imam Nasai guna al-jama'atu idza kanu? Sepatutnya al-jama'atu idza kana itsnain. Sepatutnya gitu. Sebab kanu ni jamak. Kana tu 2. Tu. Menggunakan lafaz musanna dengan anggapan ia sekurang-kurang jamaklah pendapat yang khilaf masyhur sebagaimana yang disebut ke dalam kitab-kitab usul. Wallahu a'lam lah. Tak apalah. Dah kita nak bincang 2 apa sebut kanu. Kanu ni maknanya mereka, adalah mereka. Kalau kana adalah mereka berdua. Itu terjemah dianya. Yalah, setengah-setengah ulama kata Imam Nasai nak ayatnya, kanu tu makna mereka, tu makna secara umum. Orang ni bila nak laksanakan salat jemaah, kalau dia 2 orang, tak kira siapa lah dia tu. Kalau sama-sama lelaki, maksud gini lah, kalau perempuan tak boleh. Dia kena duduk belakang. Cuma duduk belakang tu adalah kanan sikit. Tu disebut gitu. Baik, tak apalah. Imam Bukhari telah membuat babun isnanun babun isnanun fama fawqahuma babun isnanun fama fawqahuma jama'atun. Apa maksud dia? Anak tak terjemah ni. Bab 2 orang. Fama fawqaha. Bab atau lebih 2 orang sebagai salat jemaah. Nak buat lagu mana? 2 orang ke atas boleh. Kalau kita terjemah gitu boleh. Bab 2 orang ke atas. 2 orang ataupun lebih daripada 2 orang. Nak laksanakan salat berjemaah lagu mana? Imam Bukhari buat gitu tajuk dalam kitab dia.
Baik. Bab yang dibuat oleh Imam Bukhari adalah lafaz hadis daripada jalur yang dhaif dalam Sunan Ibnu Majah dan juga daripada tokoh sunan yang lain. Namun dalil yang dikemukakan oleh Bukhari di bawah bab ini adalah hadis Malik bin Huwairith radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, apabila telah tiba waktu salat, hendaklah salah seorang dari kamu melaungkan azan. Hendaklah kedua-dua kamu berdiri dan salah seorang daripada kamu yang senior menjadi imam. Saya sebut senior tu sebab dia sebut yang lebih tua di segi sen, di segi umur. Jadi imam. How tu jadi imam. Hadis ni. Jadi maknanya kalau dua orang tu mana dia tak boleh duduk di belakang. Bahkan hak ni setengah-setengah ulama siapa peringkat. Setengah ulama tu walaupun dia tak berani nak kata ijma' pendapat ni, tetapi dia kata saya tak pernah dengar ada orang kata bila semaya dua orang duduk pakai tapi gitu. Duduk gitu. Duduk mana gitu. Apa ni kita kata sambung gitu. Tak, walaupun mereka tak kata ijma', tetapi nak kata ada saya sebut tadi apa ni Nakhai tadi, dia kata mereka awal je nak tunggu takut orang mari. Sekadar tu ya. Bila tu imam nak rokok, dia pergi depan tepi tu imam lah. Baik, tak apalah. Baik, mana hak ni sebenarnya perbincangan telah sebut dah sebelum ni. Baik, seterusnya hadis yang pertama di bawah bab ini iaitu hadis ke-842 bi qala akhbarana Suwaid bin Nasr qala hadatsana Abdullah an Abdul Malik bin Abi Sulaiman an Atha an Ibn Abbas qala salaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqumtu an yasarihi fa akhadhani bi yadihi al-yusra fa aqamani an yaminih. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Abbas, beliau telah berkata, saya telah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berdiri di sebelah kirinya, lalu beliau telah menarik saya dengan tangan kirinya, lalu menempatkan saya di sisi kanannya. Dia semaya, Ibn Abbas ni dia tak tahu, dia duduk alik kiri. Nabi buat gini, Nabi pegang dia, Nabi Allah sutuk. Dalam setengah riwayat Nabi pegang pula mari sudut tepi dia. Ada setengah kata Nabi pegang kukuk ni. Macam-macam lah riwayat tu. Tapi kukuk mana pun Nabi menggerakkan tangan dia untuk menarik Ibnu Abbas supaya dia berpindah daripada sebelah kiri pergi ke sebelah kanan. Itu jelas. Bukan satu hadis, banyak hadis tu. Misalnya di sini. Baik, cuba tengok perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, hadis bab adalah sahih dan ia dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dalam riwayat Muslim, beliau menjelaskan, sebenarnya jelas itu, dalam riwayat jelas menyebutkan, bukan jelaskan, jelas menyebutkan bahawa peristiwa ini berlaku di rumah makcik Ibnu Abbas, yakni Maimunah radhiyallahu anha. Mereka salat sunat tahajud malam berkenaan. Moga Maimunah ni isteri Nabi, jadi dia pergi sama makcik dia, jadi Nabi, jadi pakcik dia. Makcik dia bukan itu, mana tu dia ni kira-kira sepupu Nabi. Cumanya Maimunah kita bincang dah sebelum ni. Dia ada dari segi sanak tu Maimunah tu kira makcik dia. Padahal dia dengan Nabi ni sepupu. Tak apalah tu. Kita sebut dah sebelum ni babnya. Baik. Jadi pada permulaan salat, Ibnu Abbas telah berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebelah kiri. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menarik beliau lalu diletakkan di sebelah kanannya. Jumhur ulama berpendapat jika makmum lelaki seorang sahaja maka beliau hendaklah berada di sebelah kanan imam. Dia tidak sebut ijma' di sini. Saya cari juga, tak ada kata ijma'. Tapi dia duk tara jumhur ni bukan majoriti, jangan silap faham. Kadang-kadang 95% tu jumhur. Kalau 51% tu itu tidak panggil jumhur. Jumhur ni malah jumlah yang besar. Tapi dia tak sampai peringkat ijma'. Kalau ijma' ni sepakat, tak ada seorang pun bantah di kalangan mujtahidin. Ringkasnya begitu. Waktu ijma' ni dia ada pula dia peringkat-peringkat dia nya. Yang ketiga, ungkapan an yamin ni. Kalau kita perhatikan hujung hadis ni, Nabi letak fa aqamani an yamin. Nabi telah menempatkan aku di sebelahnya. Di sebelah kanannya. Tu dalam ungkapan hadis kita baca ni sebut an yamin ni. Jadi kalau mengikut lafaz hadis yang kita baca ni, an yamin ni boleh memberi maksud kedudukan imam dan makmum adalah setimbang atau makmum ke belakang sedikit. Dia ada ihtimal. Kalau kita sebut Nabi menempatkan aku di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu dia boleh dua makna. Makna sama dengan Nabi ataupun makmum tu ke belakang sedikit. Dia boleh ihtimal dari sudut bahasa. Imam Syafi'i berkata gitu.
Kalau semata-mata tengok yamini, baik. Dalam satu riwayat disebutkan faqumtu ila jambi. Aku berada di sebelahnya. Di sebelahnya. Tak sebut sebelah mana. Faqumtu ila jambi. Aku berdiri di sebelahnya. Zahir hadis ini, zahir lafaz ni lebih jelas kedudukannya adalah setimbang. Setimbang ni mana sama. Baik. Namun sebahagian tokoh-tokoh dalam mazhab Asy-Syafi'i menganggap sunat makmum berdiri di tepi imam dalam keadaan sedikit ke belakang. Sebab tu kalau tanya saya sedikit ke belakang mana beberapa inci ya. Lepas tu boleh kau sapas kaki. Hak tu khilaf ulama. Ni paling tidak, paling minimalnya sedikit ke belakang. Bapa ya ulama kata tak apa sama tu. Sebab dia tak akan tukar tu imam makmum. Mungkin dia dua orang sah tu imam hak duduk alik kiri makmum tu. Jadi hak duduk alik kanan kawan tu sah dia jadi makmum. Dia tak tukar kecuali hak tak ngaji lah. Dia tengok maya dua orang dah. Hak mana sah dia tu imam ni? Dia kalau ngaji dia tak tukar. Kalau hak tak ngaji dia tukar. Tu. Baik, tak apalah. Pada pandangan saya, ni apa ni cuba tengok di sini. Imam Asy-Syaukani menanggapi pandangan ini dengan mengatakan, pada pandangan saya tidak ada dalil yang menyokongnya. Jadi kita nak kata, ni kritik kat ulama. Ingat saya sebut ni orang panggil sama-sama ulama, dia kritik dalam konteks ilmiah. Bila dalam tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i kata, kita rasa molek dia ke belakang sikit. Baik. Imam Syaukani kata, tak ada dalil. Imam Syaukani kata, tak ada dalil. Dia sebenarnya dalilnya ada. Hak tadi lah. An-yamini tu. Dalil tu. Bila kata an-yamini, sebelah kanan dia. Tak kira lah duduk lagu mana tu. Jadi kalau kita nak kata sama, boleh nak kata ke belakang sikit boleh. Tu. Tapi kalau an-jambih, berdiri di sampingnya, hak tu dari sudut bahasa dia lebih menunjukkan sama. Atau punca khilaf. Khilaf ni dari sudut bahasa. Tapi boleh belaka tu. Cuma setakat anda tengok kalau dalam mazhab Syafi'i kita seperti yang sebut di sinilah tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i dia kata ke belakang sedikit. Hak tu. Dah tu lah terima pakat tempat kita ni. Kalau letak sama gini orang kejut. Dia kalau tak tahu, mau dia kata macam mana ni semaya gini? Boleh timbul. Sebab apa? Sebab yang diajar di tempat kita ni dalam konteks mazhab Syafi'i dia mesti ada beza. Tu. Kena tahulah tu. Kalau tidak, kita jadi pelik pula. Jadi kata Imam Syaukani, pada pandangan saya tidak ada dalil yang menyokong pendapat tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i itu. Baik, diriwayatkan daripada Ibnu Musayyab bahawa beliau berpendapat makmum berdiri di sebelah kiri. Ni. Ibnu Musayyab. Alik kiri pula. Tokoh besar ni. Bukan main-main Ibnu Musayyab. Pandangan beliau tidak diikuti kerana telah menyalahi banyak dalil. Ulama tak tahu gitu ya. Apa tu? Anda apa pelik je, duk cari je tadi. Apa alasan dia kata gitu tu? Padahalnya tak ada dalil kata dia. Hak duk kiri pun Nabi tarik lagi. Tu ya. Jadi misteri gitu anda tak nak ayat tu. Apa dalil Ibnu Musayyab tu? Sebab tu disebut ulama kata ni anda tulis pandangan ulama kata tak ada siapa dia ikut pun dapat dia kata nak dalil kiri tu. Sebab tak ada dalil. Baik. Dan yang anda sebut ni diriwayatkan daripada An-Nakhai bahawa beliau berpendapat makmum berdiri di belakang imam pada rakaat awal. Ini dua orang makmum. Dua orang nak sembahyang. Imam seorang, makmum seorang. Kata An-Nakhai, ni tokoh saja kan ni. Bukan main-main ni. Pada pendapat dia pada rakaat awal lah. Mana makmum berada di belakang imam. Apabila imam hendak rukuk, namun masih belum ada makmum lain yang datang, maka makmum berkenaan hendaklah maju ke hadapan dan berada di sebelah kanan imam. Jadi maknanya duduk kanan juga. Hak mereka awal duduk belakang tadi takut orang takut popok masbuk marilah. Apa ni? Popok lewat ni mari ni. Jadi tak perlu dia duduk cuek-cuek belakang ni. Tak perlu dia nak isyarat-isyarat tu. Gitu maksud dia. Tapi kok mana bila dah nak rokok tak ada siapa mari lagi ni. Tinggal dia orang tu imam. Dia kena tampil ke hadapan. Duduk tepi imam di sebelah kanan. Baik, yang keempat. Dikira memadai salat berjemaah jika makmumnya adalah kanak-kanak yang telah mumayyiz. Ini adalah pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tanpa membezakan semaya fardu kah, semaya sunat kah, boleh. Kalau
makmum hak seorang tu sudah mumayyiz. Baik, kalau tidak mumayyiz lagu mana? Imam Syafi'i kata tak boleh. Imam Syafi'i kata hak tidak mumayyiz. Mumayyiz ni kita kata makna pakai pempah lagi. Tak kenal lagi. Boleh jadi kalau nampak air kecil dia tepuk. Hak tu mana tidak mumayyiz, tak boleh lah jadi makmum. Jadi makmum pun tak boleh. Hak tu. Walaupun ada anda tengok dari setengah tu kata kalau kita tidak mengajar anak dia semaya walaupun daripada kecil semaya sunat, ada yang bagi kelanggar. Fardu tak boleh. Tu. Sebab dia semaya tak jadi yang lari tinggal tu imam. Dah muka kecil doh tu kan. Imam Malik berpendapat ni tok guru dia. Banyak anak muka sini Imam Syafi'i kata Imam Malik pada itu anak murid yang tok guru. Tak apa, dia lebih dah ilmu. Dia sama-sama hebat. Imam Malik pun sebut dia kata kalau nak beza dengan aku tak apa kena ada dalil. Tak apa. Ni. Banyak benar dari segi fiqh kita jumpa ni. Imam Malik kata gini. Imam Syafi'i kata ini. Padahal tu anak murid yang tok guru. Tak apa ilmu tu. Baik. Imam Malik berpendapat jika makmum adalah seorang kanak-kanak yang mumayyiz maka ia sah untuk salat sunat sahaja. Pula berat lagi. Imam Syafi'i kata fardu pun boleh. Imam Malik kata dak ni untuk sunat. Namun bagi Imam Abu Hanifah mengikut satu riwayat daripada tokoh-tokoh dalam mazhabnya tidak dianggap terjadi jemaah dengan seorang kanak-kanak jadi makmum. Tak jadi jemaah tu. Kena mai seorang. Kan parut lagi tu. Parut lagi tu. Anak-anak jemaah tu tidak terjadi jemaah tu. Tu bahasa Kelantan kita dah tu. Baik, tak apalah kan. Kemudian dalil yang kedua tu lebih kurang saja. Kita bincang minggu hadapan lah, iaitu hadis yang kedua tu. Kita sambung minggu hadapan ni. Kita sambung minggu hadapan insya-Allah. Jadi ana setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.